Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Alhamdulillah kita bertemu lagi ya untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar akhlak dan tasawuf. Pelajaran 9. Akhlak dan tasawuf pelajaran 9 yang bertajuk hasad dengki. Akhlak dan tasawuf pelajaran 9 tajuknya hasad dengki. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks akhlak dan tasawuf. Okey, cari pelajaran 9, tajuknya hasad dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mempelajari tajuk hasad dengki. Okey, apakah itu hasad dengki? Okey, jom sama-sama kita terokai apa itu hasad dengki. Okey, tengok pengertian dia. Pengertian hasad dengki. Hasad berasal daripada perkataan hasada. Okey, hasad berasal daripada perkataan hasada, artinya iri hati, cemburu, tidak senang melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, seperti kebolehan, kepakaran dan harta, sehingga timbul niat jahat untuk menghapuskan nikmat yang ada pada orang lain, atau sehingga dia sendiri mendapat nikmat itu. Okay, hasad ni berasal daripada perkataan hasada, artinya iri hati, cemburu, tidak senang melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Ingat, hasad dengki ni ialah apa? Iri hati, cemburu, jealous, tak tak senang melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Itu hasad dengki, sehingga kan timbul niat jahat. Sehingga dia timbul niat jahat untuk menghapuskan nikmat yang ada pada orang itu. Okey, ni kita dah faham pengertian hasad dengki, iri hati, cemburu, tidak senang melihat kelebihan orang lain. Okey, sekarang tengok punca pula. Punca sifat hasad. Okey, punca sifat hasad. Okey, ni antara punca sifat hasad ni, yang pertama, perasaan permusuhan dan kebencian. Okey, punca sifat hasad sebab ada rasa benci, ada rasa permusuhan. Yang kedua, merasa diri lebih mulia. Punca dia, punca ada sifat hasad sebab dia merasa dirinya lebih mulia berbanding orang lain. Yang ketiga, takabur atau membesarkan diri, belagak. Okay, takabur, ada rasa takabur, ada rasa nak membesarkan diri, diri lebih hebat daripada orang lain. Contohnya, ujub. Yang keempat, ujub, iaitu bangga diri atau merasa dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Yang keempat, ada rasa ujub, iaitu bangga diri atau rasanya diri lebih sempurna daripada orang lain. Yang kelima, punca yang kelima, takut terlepas sesuatu tujuan dan habuan. Okey, yang kelima ni dia rasa takut terlepas sesuatu habuan ataupun sesuatu tujuan. Yang keenam, gairah menjadi ketua dan mencari populariti. Gairah untuk mencari populariti atau dia nak famous, nak popular. Zaman sekarang kan zaman viral, dia gairah nak cari populariti supaya dia lebih terkenal. Yang ketujuh, busuk hati atau merasa benci jika orang lain menerima kebaikan dan merasa gembira jika orang lain tertimpa kesusahan. Yang ketujuh, dia rasa apa? Yang ketujuh tu busuk hati ataupun dia rasa benci jika orang lain menerima kebaikan dan rasa gembira. Dia rasa gembira jika orang lain terima kesusahan. Okey, ni 7 punca sifat hasad dengki. Seterusnya, ciri-ciri hasad. Okay, ciri-ciri hasad dengki ni, antara ciri-ciri hasad dengki, yang pertama, ingin melihat nikmat yang diperolehi oleh orang lain itu hilang atau berpindah kepada dirinya. Yang pertama, dia nak sangat melihat nikmat yang diperolehi oleh orang lain itu hilang serta-merta ataupun berpindah kepada
diri dia. Ni ciri-ciri hasad. Yang kedua pula, tidak ingin melihat orang lain mendapat nikmat atau menyerupainya atau lebih daripadanya. Yang kedua ni, ciri yang kedua, dia tak boleh lihat orang lain tu dapat kelebihan atau nikmat yang serupa dengan dirinya ataupun lebih daripada dirinya. Tak boleh tengok, sakit mata kalau tengok. Okay, yang ketiga, merasa puas jika tandingannya dicela. Pada yang ketiga ni, dia akan rasa puas, dia akan rasa gembira, rasa puas hati jika orang lain itu yang sama kelebihan dengannya dicela, dihina. Yang keempat, ciri yang keempat, merasa sesak dadanya jika tandingannya dipuji. Dia rasa sesak dada, rasa macam tak puas hati, rasa gelisah, gelabah jika orang itu yang mempunyai kelebihan yang sama macam dia dipuji, diberikan kelebihan. Dia rasa macam iri hati, rasa macam sesak dada, gelisah. Yang kelima, ciri yang kelima, sentiasa dalam keadaan berduka cita dan iri hati kepada orang lain, yang akhirnya menimbulkan fitnah dan hasutan. Ciri yang kelima, sentiasa dalam keadaan berduka cita, dia rasa duka cita, rasa sedih dan iri hati kepada orang lain, dan akhirnya boleh menimbulkan fitnah dan hasutan kepada perkara-perkara yang lain. Okey, ini ciri-ciri hasad. Tak boleh tengok nikmat yang diperolehi orang lain. Tak nak orang lain tu lebih daripada dia ataupun dapat sama kelebihan macam diri dia. Rasa rasa tak puas hati. Tu contoh ciri-ciri hasad dan dengki. Pastikan ciri-ciri hasad dengki ni tak ada pada diri kita. Okay, seterusnya, sifat orang yang hasad. Sifat orang yang hasad dengki ni. Okay, jika seseorang itu mempunyai sifat hasad dengki pada dirinya, maka akan lahirlah sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk yang lain. Contohnya yang pertama, mengandu domba. Akan lahir sifat mengandu domba. Asyik mengandu domba. Yang kedua, akan lahirlah sifat mengata, memfitnah dan mengumpat orang lain. Mengata, memfitnah dan mengumpat orang lain. Yang ketiga, membenci orang lain, sifat benci pula. Yang keempat, mendedahkan rahsia orang lain. Dia dedahkan semua rahsia orang. Ni sifat lain yang akan lahir, yang akan timbul jika seorang itu mempunyai sifat hasad dengki dalam dirinya. Okey, ni sifatnya mengadu domba, mengata, memfitnah, mengumpat, membenci, mendedahkan rahsia orang lain. Seterusnya, tengok seterusnya, akibat bersifat hasad dengki. Akibat bersifat hasad dengki, apakah kesan negatif dia ataupun kesan buruk jika seseorang itu mempunyai sifat hasad dengki? Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, dibenci oleh masyarakat. Dibenci oleh masyarakat sekelilingnya, jiran ke, saudara mara ke, rakan ke. Yang ketiga, kesan buruk yang ketiga, menghilangkan kebaikan dirinya. Menghilangkan sifat hasad dengki ni akan menghilangkan kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum ini. Akan hilang kebaikan, jadi orang akan nampak sifat buruknya saja. Yang keempat, hidup tidak bahagia. Hidupnya tak bahagia jika ada sifat hasad dengki. Yang kelima, memutuskan hubungan silaturahim antara sesama manusia. Dia putuskan silaturahim. Jadinya dia hidup sorang-sorang. Yang keenam, menghapus pahala. Pahala terhapus dan menambahkan dosa. Okey, ini kesan negatif, kesan buruk jika seseorang itu mempunyai sifat hasad dengki. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul, dibenci masyarakat. Apa lagi? Dibenci jiran, dibenci kawan. Hidup tak bahagia. Dah hidup tak bahagia, tak ada kawan, hidup seorang-seorang. Lepas tu dapat dosa. Tu kesan buruk jika ada sifat hasad dengki.
Okey, yang seterusnya, yang terakhir. Okey, cara untuk menjauhi atau mengelak atau melawan sifat hasad dan dengki. Okey, ini cara-caranya. Ada 6 cara untuk menjauhkan diri daripada sifat hasad dengki. Yang pertama, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan diri dengan Allah Taala dengan memperbanyakkan solat, memperbanyakkan zikir. Yang kedua, cara kedua, sentiasa berfikiran positif. Berfikiran positif dan bersangka baik, sentiasa sangka baik terhadap orang lain. Yang ketiga, gembira atas kejayaan orang lain. Tumpang gembira atas kejayaan yang dikecapi oleh orang lain. Yang keempat, cara yang keempat, sentiasa menolong orang lain dalam kesusahan. Yang keempat, tolong orang yang dalam kesusahan. Bukan kita biarkan ataupun rasa gembira bila orang tu susah. Tak, kita kena tolong. Yang kelima, cara kelima, merendah diri. Merendah diri. Diri ni diri kita ni biasa-biasa saja. Bukan kita belagak mengatakan diri kita lebih sempurna daripada orang lain. Yang terakhir, cara yang keenam, redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Redha terima dengan hati yang terbuka atas qada dan qadar Allah Taala. Okey, ni cara nak menjauhkan diri daripada hasad dengki, mendekatkan diri dengan Allah Taala, bersangka baik, gembira atas kejayaan orang lain, sentiasa tolong orang, merendahkan diri, terima dengan hati yang ikhlas, redha dengan hati yang terbuka. Okey, ini kita belajar tentang apa? Belajar tentang sifat buruk iaitu hasad dan dengki. Jadinya kita sebagai seorang Islam kena buang, jangan ada sifat buruk ni iaitu sifat hasad dengki dalam diri kita. Apa tu hasad dengki? Iaitu hati cemburu, tidak senang melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Okey, itu hasad dan dengki. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.